Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kamu akan belajar sambungan daripada yang semalam. Okey, iaitu sukatan serakan. Okey, sukatan serakan ni ada beberapa. Jadi hari ni cikgu akan lebih berfokuskan kepada julat-julat antara kuartil. Okey, so apa dimaksudkan julat? Julat merujuk kepada nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Nilai cerapan ni apa? Maksudnya nilai bagi data yang terbesar tolak dengan nilai data terkecil. Okey, contoh dia. Diberi set ni, tentukan julat bagi set data tersebut. Okey. Jadi kalau tengok ni, nombor mana orang kata nombor yang paling besar? Kat sini besar. Kat besar ni ialah 40 lah kan. Okey. Yang paling besar ialah 40. Yang paling kecil adalah 14. Jadi julat nilai yang terbesar 40 tolak nilai yang terkecil 14. Jadi jawapan kamu adalah 26. Senang saja. Orang sebut julat nilai tertinggi tolak nilai terendah. Okey, jadi kita pergi pada contoh seterusnya. Kalau kamu tengok yang tadi, ni adalah data tak terkumpul, dia besar ikut dan dia. Jadi kalau yang ni pula data yang terkumpul, jadi yang mempunyai jadual kekerapan, bilangan murid ni merujuk kepada kekerapan lah. Jadi macam mana kita nak tentukan? Okey, bila ada kekerapan, jadi ini adalah cerapan terbesar, tertinggi, yang sama. Ini adalah data cerapan terkecil. Jadi senang je, julat sama dengan cerapan terbesar iaitu 8 tolak dengan cerapan yang terkecil 2. Jadi jawapan kamu ialah 6. Senang bukan? Okey, seterusnya kita nak pergi kepada julat antara kuartil. Julat antara kuartil ini adalah cara macam mana kita nak mencari julat antara kuartil bagi data tak terkumpul. Kamu boleh tengok buku teks muka surat 220. Okey, jadi senang saja kita tengok, cikgu ajak cara mudah. Langkah pertama, kita tengok soalan ni. Ni lah panggil data tak terkumpul. Tadi cikgu dah terang dah kan? Okey, jadi kita nak buat penyelesaian A. Kita himpun kecil ke besar. Okey, kalau kamu tengok ni paling kecil 4 ada 2 kali. Okey, dah ambil 4. Okey, kalau kamu pasal ni dah susun dah ni. Dah susun. Bila dah susun, tak ada masalah lah. Okey, langkah pertama macam ni. Kamu bilang ni data ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11. 11 maksudnya 11. Kita ada data, kita ada 11. Okey. So kalau 11 maksudnya kita akan buat 5 kiri, 5 kanan. Tengah-tengah ni yang ke-6 lah. Okey, 5. Okey. 5 campur 5, 10. Jadi ini data ke-6. Ini adalah median. Okey, jadi cikgu himpun dulu. 4, 6, 8, 10. Okey, 5 kiri. Ni 13 ni median, duduk tengah-tengah. 15, 16, 20, 22, 23. Okey, jadi 5 kiri. 5 kanan. Ni lagi pun dia ganjil. Ganjil senang. Okey, tengah-tengah ni adalah median. Kamu belajar sebelum ni kan, median tu apa? Okey, median. Okey, sekarang kita nak cari Q1. Okey, jadi Q1, cara dia, data belah kiri ni, dia duduk tengah-tengah. Okey, maksudnya 2 kiri, 2 kanan. Yang tengah-tengah tu ialah Q1. Jadi kuartil pertama. Okey, yang ni pula, yang belah kanan ni 2 kiri, 2 kanan. Tengah-tengah yang ni lah kan. So dia ialah kuartil ketiga. Okey. So bermaksud julat antara kuartil
sama dengan Q3 tolak Q1. Jadi 20 tolak 6. So, jadi jawapan dia ialah 14. Okey. Kita buat soalan B pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi data dia ialah 9. Tetap ganjil. Okey, lagi yang C memang genap. Cikgu tunjuk cara dia. Okey, kalau kamu tengok ni, nombor ni dah susun. Kalau tak susun, kamu kena susun sendiri. Jadi, dia tersusun secara menaik. Okey, untuk data tak terkumpul macam ni, kamu kena susun kecil, pergi besar. Okey, disebabkan ada 9 data, maksudnya kita boleh beda 4 kiri, 4 kanan kan? 4 kiri, 4 kanan. Jadi tengah-tengah kita ialah 19. 19 ni adalah median. Median ialah Q2. Sama dengan Q2. Okey, sekarang nak cari Q1. Q1, tengok kalau kita bedok ni. Okey, kalau kita bedok ni, macam mana nak buat? Okey. Dari 4 data ni, bedok dia 1 kiri, 1 kanan. Antara tengah-tengah ni, dia tak ada nombor tengah-tengah. Jadi, kamu kena ambil dua-dua ni, bahagi 2. Jadi, untuk mendapat Q1. Okey, jadi Q1 sama dengan ambil 14 campur 14 bahagi 2 untuk Q1. Okey, ni pun sama. 1 kiri, 1 kanan. Jadi, 2 ni kita cari tengah-tengah dia. Jadi, tengah-tengah dia adalah antara 20, 21. Jadi, dia adalah Q2. Okey, kalau nak jadi Q2, tengah-tengah ni antara 20, 21. Jadi, cara dia ialah 20 campur 21 bahagi 2. Okey, apa yang kita nak cari ialah julat antara kuartil. Jadi bukan Q2, Q3 tolak Q1. Jadi berapa dapat tadi? 20 campur 21 bahagi 2 tolak 14 campur 14 bahagi 2. Ni Q1 kan. Okey, apa yang kamu dapat? Ni dapat 20.5 tekan kalkulator ni dapat 14 juga. Jadi jawapan dia ialah 6.5. Tu julat antara dua kuartil. Antara yang saya ulang sebut, julat antara kuartil. Okey, sekarang kita buat satu lagi contoh. Bilang data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, data kita ada 8. Jadi, macam mana kita nak buat? Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, bila 8 maksudnya 4 kiri 4 kanan kan? 2, 3, 4 kiri 4 kanan. Okey, jadi maksudnya data kita Q2 kita tengah antara dua ni lah. Jadi 2.6 campur 2.8 bagi 2. Okey, so Q2. Okay, cikgu tulis bagi comel sikit. Okey, ulang. Ni 1, 2, 3, 4. Ni ulang balik. 1, 2, 3, 4. So, jadi ni Q2. Jadi, kamu campur dua-dua ni bagi 2. Okey, so sekarang pula ialah kita ada 4 pula sini. Ada 4. Jadi, kita kena beda antara data kedua dengan 3 lah. Jadi, Q1 sama dengan 2.5 campur 2.5 bahagi 2. So, jawapannya kebetulan 2.5. Okey. So, jadi yang ni pula 1 kiri, 1 kanan. Jadi, tengah dua-dua ni campur 2. Jadi, Q3 sama dengan 2.9 tambah 30. 2.9 campur 3.0 bagi 2. Jawapan dia 2.95. Jadi, julat antara kuartil sama dengan Q3
3 tolak Q1. Jadi jawapannya 2.95 tolak 2.5. Jadi jawapannya 0.45. Okey. Sekarang kita pergi pada yang ada kekerapan. Macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Jadi caranya adalah, okey, mula-mula kita kira data kita berapa. Kekerapan, campur bilangan kekerapan. 3 campur 5, 8, 8 campur 6, 14, 14 campur 8, 22. 22 campur 12, 22, 32. 32, 34. 34 campur 10, 44. Data kita ada 44. Okey, jadi macam ni. Okey, kita tengok data pertama hingga ketiga. Ni kan data kita 3, jadi data pertama hingga data ketiga. Okey, lepas tu kamu kena ingat lepas nombor 3 apa? 4 kan? 4. Okey, 4. Kita ada 5 data. Jadi 3. Okey, lah ni senang, buat dash dulu. Okey. So jadi 3 ni campur dengan 5 dapat 8. Lepas 8 9. 8 campur 6 berapa? 14. Lepas 14 15. 14 campur 8 22. Wah, 22. Lepas 22 23. 22 campur 12 maksudnya 34. Lepas 34 35. 34 campur 7 41. Lepas 41 ialah 42. Wah, 42. Okey. Okey. That's the end. Okey, 41 campur 3 44. Okey, no problem. Buat macam tu dulu. Kamu nak buat table pun boleh. Cikgu selalunya buat bawah ni je. Okey. So jadi Q1 dia ialah 1/4 darab dengan Q1 ialah 1/4. Kalau Q3 3/4. Ingat data kita ada 44. Okey, darab dengan 44. So kat sini dapat dia ialah 11. Okey, jadi kita kena rujuk data yang ke 11. Data yang ke sebelah apa? Ni sebelah dalam kawasan ni kan. Jadi data kita ialah 4. Q1 kita ialah 4. Okey, so 3/4 sebab kuartil ketiga kita ialah 3/4 darab 44. Dapatnya ialah 33. 33 dalam kawasan mana? Dalam kawasan ni kan. Kita jangan ambil 12. 12 ni ialah kekerapan. Jadi 33 dalam kawasan ni. Jadi data kita ambil yang ke 6. Data ke 33 ialah 6. Jadi julat antara kuartil Q3 tadi ialah 6 tolak Q1 kita ialah 4. Jangan ambil 33 yang sebelah ni. Data kita yang ke berapa? Jadi data yang ke 11. Ulang balik, data yang ke 11 ialah kawasan ni. Kawasan ni kita ambil nilai 4 ni lah. Okey, jadi data kita yang ke 3/3 untuk Q3 ialah tengok 3/3. Data kita ialah 6 untuk nilai Q. Jadi Q3 tolak Q1 jadi 6 tolak 4. Jawabnya ialah 2. Okey, itu saja untuk hari ini.